Apa yang merisaukan lagi, ada juga sesetengah kes yang dilaporkan membabitkan golongan kanak-kanak istimewa OKU dan ada juga yang didera sehingga mati. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. I spend my weekends trying to get you off my mind again, but I can't make it stop. I'm trying to pretend I'm good, but you can tell. Try to hit you up, but you're bad enough. Bekas telur? Jangan buang. Jom kita buat aktiviti dengan anak. Salagadoola, menchikaboola, bibbidi-bobbidi-boo. Put them together and what have you got? Bibbidi-bobbidi-boo. Salagadoola, menchikaboola, Nombor apa tu? bibbidi-bobbidi-boo. It'll do magic, believe it or not. Bibbidi-bobbidi-boo. Now salagadoola means a menchikaboola-roo. Siapa menang? Ibu ke Rina? Ibu dengan Rina. Rama. Ni sayap dia. Sayap dia. Ni dia punya telinga dia, Kak. Ha, tapi dia clean dia ada bulat-bulat. Okey. Rama. Adik pula. Okey. Buat. Angkat balik. Nombor 4. Assalamualaikum, salam sejahtera, apa khabar anda semua penonton-penonton wanita hari ini ya. Itu dia tadi kan Fahrin, pembuka tirai wanita hari ini. Penerbit kami hari ini sajikan anda dengan pelbagai aktiviti menarik yang boleh anda lakukan bersama keluarga sepanjang tempoh PKPD ini. Hari ini saya dan Fahrin menemani anda. Ya, dan kami harapkan pembuka tadi telah memberi cetusan positiviti ke dalam kehidupan kita sekurang-kurangnya untuk hari ini dan hari-hari yang mendatang. Kerana kita faham kita semua sedang melalui tempoh yang sangat getir, penuh keresahan, penuh kegelisahan. Keresahan dan kegelisahan itu juga sebenarnya ada perkaitannya dengan jumlah kes positif COVID yang dilaporkan petang semalam. Benar. Sebab ramai yang cakap macam dia tak singgah ke angka 10, dia terus pergi ke angka 11. Dan kalau boleh kami kongsikan kepada anda penonton sekali lagi tentang angka kes positif yang dilaporkan semalam sebanyak 11,079 kes, merupakan kes tertinggi yang dilaporkan setakat ini. Dan di mana pastinya dapat kita lihat di situ Selangor mempunyai jumlah tertinggi yang mencapai lebih dari 5,000 kes baharu. Dan kalau kita melihat sebenarnya Fiza, memang saban hari kita menyaksikan, kita berkira-kira dan mengira tentang kes baharu, tetapi saya juga nak mengambil sudut pandang perspektif lain juga kepada masyarakat di Malaysia bahawa antara penanda aras lain yang lebih penting adalah kadar kemasukan ke hospital dan juga kadar kematian harian, Fiza. Betul tu, dan bukan itu saja. Kalau kita lihat kes penggunaan katil di ICU, kes BID itu adalah brought in death, yang mana pesakit-pesakit ini dibawa ke hospital setelah meninggal dunia. Ini yang kita nak bantu untuk sama-sama kurangkan. Dan saya kira bukan saja anda penonton-penonton, tetapi kita di studio ini, malahan para petugas barisan hadapan kita juga dalam keadaan keletihan dan juga kelesuan. Justru apa yang nak kita kongsikan, kita tuliskan di media sosial, pastikan kita tuliskan sesuatu yang lebih positif untuk sama-sama kita menaikkan semangat kita dan juga para petugas barisan hadapan kita yang sememangnya mereka ini tak pernah jemu, walaupun mereka penat, banyak pengorbanan mereka berjauhan dengan ahli keluarga dan sebagainya. Inilah sokongan
sokongan yang harus terus kita berikan kepada mereka, insyaAllah. Saya mengambil kesempatan juga setinggi-tinggi penghargaan, setinggi-tinggi terima kasih kepada kesemua para barisan hadapan kita yang bertugas. Dan satu lagi saya ingin menambah daripada Fiza adalah tentang perkongsian apa jua yang anda ingin kongsikan di dalam media sosial. Pastikan ianya datang dari sumber yang sahih, bukannya sekadar untuk berkongsi dan mencetus kontroversi. Kalau kita bercakap tentang perkongsian ini, Fahrin, ada macam-macam perkongsian yang boleh sebenarnya mengusik ataupun menjentik emosi kita. Betul. Ada perkongsian yang gembira akan menjadikan kita gembira, perkongsian yang positif menaikkan semangat kita. Benar. Perkongsian yang mungkin berunsur emosi, kesedihan, keganasan dan sebagainya juga boleh menimbulkan pelbagai reaksi kepada kita. Jadi kami nak bawa pemerhatian anda, penonton-penonton wanita hari ini, tentang satu video yang tular ini yang mana dinyanyikan oleh adik Luqman, lagu Namunku Punya Hati. Sama-sama kita saksikan. Aku buat lagi minggu yang betul tu. Ada. Sekarang tangan awak macam ni. Pamis aku buat je. Boleh tak? Bila boleh bawa pergi klinik? Dia juga tak pasti. Ini kalau bawa pergi klinik, I dah masuk hospital. Cepat semua dah ada dan sebab mati. Bella kenal Mami sayang? Bella kenal tak Mami? Bella tahu tak ni siapa? Siapa sayang? Siapa sayang? Bella dah makan sayang. Bella dah makan. Bella makan apa? Kat bagi Bella. Bukan ku minta kasih dan manja, bukan ku rayu bantu simpati. Maafkan wahai teman, ku menyimpan di sudut dunia, Sekejapnya Mami orang tak ada. Bella kenapa? mencari ketenangan sampai masa Bella kena ikat. Siapa ikat Bella? jua. Semua? Siapa pukul Bella? Ya Allah anak aku. Siapa pukul Bella? Itulah antara perkongsian yang kita masukkan tadi, perkongsian yang menyentuh hati, menyentuh emosi kita semua. Bukan niat kami di Wanita Hari ini untuk membawa-bawa atau terbawa-bawakan emosi anda semua, tetapi hari ini dalam topik kita ingin membawa anda terus bersemangat menjadi masyarakat yang prihatin dan penuh belas ihsan. InsyaAllah. Dan hari ini kami nak kongsikan kepada anda antara topik tentang kisah penderaan terhadap kanak-kanak. Dan kalau kita lihat laporan telah pun diberikan sebenarnya sepanjang tempoh pandemik ini, kes peningkatan penderaan terhadap kanak-kanak dilihat semakin meningkat. Dan ini yang kita nak kongsikan kepada anda. Apakah sebenarnya hak-hak yang boleh diperoleh oleh seorang kanak-kanak ini, dan bagaimana pula kita sebagai ahli masyarakat, Fahrin, yang sepatutnya menjadi tempat pelindung, melindungi golongan yang lemah ini untuk terus sama bangkit, bangun dan sama terus melindungi golongan ini. Dan saya secara pribadi tidak menyangka sebenarnya di celah-celah keresahan-kegelisahan kita dalam tempoh pandemik COVID-19 ini masih ada lagi individu-individu yang menambah bebanan jiwa masyarakat dengan kes-kes seumpama ini. Jadi kepada anda semua, seandainya ada sebarang pendapat yang ingin dikongsikan, mungkin sebarang soalan, pastikan anda kongsikan bersama dengan kami di Facebook kami, Wanita Hari ini TV3, dan juga Instagram kami, WHI TV3. Kami nak berehat dahulu seketika, pastikan terus bersama kami di Wanita Hari ini. Jangan ke mana-mana. Wanita Hari ini. Wanita Hari ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM, Datuk Seri Rina Mohamad Harun berkata pihaknya memandang serius jumlah kes berkenaan dan tidak akan berkompromi dengan mana-mana kesalahan yang membabitkan hak serta kebajikan kanak-kanak. Beliau berkata kepada media selepas melawat seorang kanak-kanak di Syaki Didera yang kini ditempatkan di bawah penjagaan sementara di Taman Sinar Harapan Tuanku Ampuan Najihah. Dalam laporan media baru-baru ini, seorang kanak-kanak perempuan yang tinggal di sebuah rumah penjagaan di Wangsa Maju Kuala Lumpur mengalami luka pada anggota badan di Syaki Didera.
bersikap kejam, tidak waras dan tidak berhati perut faktor utama bagi sesetengah individu untuk melakukan penderaan terhadap kanak-kanak tanpa rasa belas kasihan. Peningkatan kes penderaan kanak-kanak bukanlah satu isu yang baharu. Malah, jumlah kes yang difailkan sehingga kini semakin membimbangkan. Apa yang merisaukan lagi, ada juga sesetengah kes yang dilaporkan membabitkan golongan kanak-kanak istimewa OKU dan ada juga yang didera sehingga mati. Menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, sebanyak 2,040 kes penderaan terhadap kanak-kanak dilaporkan dalam tempoh 4 bulan antara Januari hingga April, manakala penderaan seksual dan emosi terhadap kanak-kanak pula meningkat antara 2.5 dan 51%. Rata-rata aduan kes penderaan terhadap kanak-kanak yang dilaporkan ialah disebabkan tekanan dan kemurungan, pengaruh emosi serta hilang kawalan marah. Baru-baru ini telah tular satu kes di mana melibatkan seorang kanak-kanak OKU yang dipercayai telah didera oleh penjaganya sendiri. Jadi berdasarkan video yang lebih kurang durasi 5 minit ni, telah mendapat perhatian ramai orang di media sosial apabila ia memaparkan keadaan sebenar semasa setelah dia didera dengan kejam. Jadi sekarang saya nak kongsikan dengan anda apakah pendapat serta pandangan penonton WHN mengenai kes ini. Astaghfirullahaladzim, tak sanggup saya nak tengok video ni. Kesian dia, sampai saya siap kulit dia. Bagi pendapat saya lah, tak sepatutnya kanak-kanak istimewa ni dilayan seperti ni. Kesian dia. Walaupun dia buat salah apa pun, janganlah hukum dia macam tu. Bagi pendapat saya lah, kanak-kanak ataupun sesiapa pun tidak berhak diperlakukan seperti itu. Jika kita tengok dalam video tersebutlah, ia menunjukkan anggota badan kanak-kanak tersebut hancur, berlubang. Mana sifat belas kasihan dan empati seorang manusia sedangkan haiwan lebih sayangkan anak mereka. Bagai menatang minyak yang penuh, kanak-kanak seharusnya sentiasa dilindungi dan tidak dianiaya oleh individu yang mereka percayai. Persoalannya, sejauh manakah kesedaran masyarakat kita tentang pentingnya isu ini? Bagaimana sebenarnya cara untuk kita membantu mengurangkan kadar kes penderaan terhadap kanak-kanak pada masa kini? Sebanyak 2,040 kes dilaporkan sejak daripada April sehinggalah ke awal Julai lalu, Fahrin. Dan ini kes yang perlu diambil perhatian oleh rata-rata rakyat Malaysia dan juga kita. Kadang-kadang sebab tu kita selalu ingatkan diri kita kan, selain daripada kita menjaga kesihatan mental, kita harus juga ambil tahu tentang apa yang berlaku di sekitar kita. Tanya khabar jiran-jiran kita, ahli keluarga kita dan sebagainya. Hari ini kami nak kongsikan kepada anda antara kes selain kalau kita lihat dalam tempoh pandemik ini, kes keganasan rumah tangga, kes penderaan kanak-kanak juga dilaporkan semakin meningkat. Kami nak kongsikan tentang topik ini, penderaan terhadap kanak-kanak, bersama dengan 3 orang tetamu dalam talian yang telah pun bersedia bersama dengan kita, Fahrin. Baik, terima kasih bersama dengan kita pada hari ini Puan Hairun Nizah Abdul Syukur, merupakan Setiausaha Persatuan Bunga-Bunga Syurga Down Syndrome Malaysia. Terima kasih Puan, dan juga Dr. Nur Rahidah Abdul Rahim, pakar psikiatri kanak-kanak dan remaja Hospital Permai Johor Bahru, dan juga peguam bela dan peguam cara Puan Nur Zabita Muhammad Nur. Terima kasih ketiga tetamu bersama dengan kita pada hari ini. Sama. Okey, baik. Puan Hairun juga bersama dengan anak Puan Hairun, namanya Alia. Apa khabar Alia? Baik. Alhamdulillah. Okey, kita nak mulakan tirai perbincangan kita pada hari ini bersama dengan Dr. Nur Rahidah dahululah. Kalau kita cakap tentang kanak-kanak ini, bagi kami yang membaca mungkin kita tahu definisinya. Tetapi secara amnya adalah mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Dan kita tahu kanak-kanak ini seharusnya sentiasa dilindungi kerana ini mereka masih lagi memerlukan perlindungan, doktor. Tapi kalau kita lihat dalam kes-kes tertentu, bagaimana kita nak kongsikan kepada penonton dan masyarakat kita betapa pentingnya emosi seorang kanak-kanak itu dijaga, terutama sekali dalam tempoh pandemik ini, dan apa pula perkara-perkara yang boleh menyebabkan mereka ini dikategorikan sebagai didera. Perbuatan yang bagaimana itu, doktor? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari kepada Fahrin dan Fiza, dan pada Puan Zabita serta Puan Hairun Nizah serta semua penonton wanita hari inilah. Semoga semuanya sihat-sihat belaka. Okey, jadi seperti yang kita telah nampak pada BT tadi kan, sebenarnya kita dapati semasa pandemik ini berlakunya lockdown, dan ketika ini sebenarnya kejadian yang dilaporkan tu tak sebanyak yang sebelum ni kerana mereka dilimitasilah nak melaporkan
dilakukan kerana kanak-kanak ini sebenarnya pengenalpastian dari segi masalah penderaan ini biasanya adalah melalui pusat-pusat jagaan, sekolah, dan ketika berlaku lockdown ni di situ terdapat limitasi lah. Okey. Dan ini juga kita panggil shadow pandemic sebab apa? Berlakunya pandemik sebenar dan berlakunya pandemik lain lah. Dan antara yang membimbangkan adalah masalah penderaan kanak-kanak ini. Okey. Dan bila kita bercakap tentang kanak-kanak, terutamanya bila kita isukan kanak-kanak secara amnya, dan ada juga kanak-kanak yang istimewa. Kanak-kanak yang mempunyai masalah fizikal, kanak-kanak yang mempunyai masalah perkembangan, kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran dan juga sindrom-sindrom tertentu serta masalah kesihatan mental lah. Jadi sebenarnya kanak-kanak yang mempunyai kanak-kanak istimewa ini adalah lebih berisiko untuk didera berbanding dengan kanak-kanak normal. Okey. Antara sebab-sebab yang menyebabkan ini berlaku antaranya ialah sebenarnya mereka lebih cenderung untuk bergantung kepada orang yang dalam rumah tu. Okey. Jadi bila sama-sama lockdown tu, sama-sama stres kan, itu kegantungan tu menjadi semakin tinggi. Selain itu, kanak-kanak ini juga contohnya mereka yang mempunyai masalah pembelajaran, contohnya yang ada ADHD ataupun yang ada autism, okey. So bila dia terlock dalam rumah tu, kelakuan mereka kadang-kadang lebih suka dikawal. Dan ibu bapa pula nak kena work from home dan sebagainya. Jadi kat situ pun berlakunya stres dalam keluarga tu. Okey. Dan selain daripada itu, mereka yang istimewa ini dia kurang nak bercakap. Ada limitasi lah dari segi penyampaian, dari segi memahami sesuatu yang berlaku di rumah tu. Jadi penyampaian untuk melaporkan atau memberitahu orang tu jadi berkurang lah. Okay. So semua masalah ini tak kira lah sebenarnya anak-anak istimewa ataupun anak-anak biasa. Impak terhadap penderaan ataupun pengabaian ini sangat-sangat besar sebenarnya daripada kecil sampailah mereka dewasa. Okey. Kerana bila berlakunya penderaan tersebut, dia menyebabkan sesuatu berlaku kepada perkembangan otak mereka. Okey. Perkembangan otak tu macam diganggu dengan penderaan tu, bergantung kepada kekerapan penderaan dan bergantung kepada keterukan penderaan tersebut lah. Okay, so perkembangan otak tu a little bit more affected lah. Okay, perkembangan secara amnya adalah sesuatu yang berterusan. Okay, so bila otak tu dah ada masalah sikit, contohnya lah bila contohnya perkembangan hippocampus ni tempat kita simpan memori. So bila dengan penderaan tu akan ada memori-memori yang buruk, yang lebih intensify ataupun lebih walaupun dah lama tapi benda tu melekat. Okey, dan contohnya perkembangan amigdala. Amigdala ni bila kita dia menyala bila adanya ancaman. So sebenarnya ancaman yang kecil-kecil pun kita boleh rasa benda tu besar. Okey. Dan juga masalah dengan otak depan. Otak depan ni tempat kita menapis sesuatu informasi, okey, mengawal emosi, mengawal kelakuan. So ini juga affected. Jadi secara amnya bila ini telah terganggu, secara amnya dalam masa yang akan datang banyak masalah yang lain yang akan timbul lah, dan utamanya masalah emosi ya. Sebab ketakutan intensify benda tu. Baiklah. Ya. Itu adalah implikasi ataupun impak-impak yang bukan saja boleh didapati oleh kanak-kanak yang normal tetapi juga termasuk kanak-kanak yang istimewa ini. Kita nak kongsikan banyak lagi bersama dengan doktor sebentar lagi. Silakan Farid. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya bahawa kita nak masyarakat juga jelas bahawa kita tidak mahu mereka mengambil sudut yang sempit bahawa penderaan ini secara fizikal saja, tapi ianya juga boleh berlaku secara lisan, secara mental, perlakuan dan juga mental. Jadi kita nak menyelami dengan lebih lanjut daripada orang ataupun individu yang memang melalui pengalaman ini sendiri, iaitu Puan Hairun Nizah Abdul Syukur yang mempunyai anak istimewa yang seperti kita lihat bersama dengan beliau. Jadi Puan boleh kongsikan pengalaman Puan sendiri mengenai situasi penderaan kanak-kanak dan juga anak istimewa ini. Silakan. Assalamualaikum dan terima kasih. Saya mewakili ibu bapa bunga-bunga Down Syndrome. Secara jujurnya saya terlalu sedih dan terkesan apabila mendengar atau membaca berita mengenai penderaan kanak-kanak apatah lagi yang berlaku itu kepada anak Down Syndrome. Ini mengingatkan saya kes penderaan yang menimpa anak Down Syndrome saya semasa berusia 5 tahun, iaitu Hani Nur Alia yang sekarang berusia 13 tahun.
walaupun penderaan itu secara emosi, tetapi kesan yang ditinggalkan masih ada sehingga sekarang. Kes penderaan, kes penderaan ni tak sepatutnya berlaku sama sekali terhadap anak OKU ataupun anak tipikal. Jadi kadang-kadang apabila berlaku kes macam ni, saya terfikir di mana hilangnya sifat peri kemanusiaan. Lebih-lebih lagi lebih lagi kepada anak-anak syurga yang kita patut lindungi, sayangi. Apa yang buatkan saya lebih bertambah marah, kebanyakan yang berlaku itu melibatkan orang yang sekelilingnya yang sepatutnya bertanggungjawab dan menjadikan tempat mereka bertedur dan menumpang kasih. Pengalaman saya sebagai seorang ibu kepada anak syurga ini, memang nak menjaga seorang anak Down syndrome adalah sangat mencabar dan perlu mempunyai ilmu mendidik sifat sabar yang tinggi dan juga bertoleransi. Saya perlu kreatif untuk mengajar atau mendidik mereka kerana mereka ni boleh diajar dan dibimbing menjadi seorang yang berpotensi. Jadi saya mengharapkan agar tiada lagi lah kes-kes kanak-kanak terutamanya anak-anak OKU di masa akan datang. Biarlah mereka membesarkan dalam keadaan sihat dengan penuh kasih sayang. Saya dan mungkin selepas ini proses dan syarat pengambilan penjagaan OKU dimantapkan dan dikemaskinikan dengan mengambil kira keupayaan mental, kemampuan dan persediaan mana-mana individu sebelum mereka diberikan hak penjagaan OKU agar mereka ini bersedia dan memahami sendiri cara menjaga anak OKU itu dengan betul. Yang penting sekali keupayaan mengendalikan emosi lah semasa menangani anak-anak, tak kira anak-anak tipikal ataupun anak-anak OKU. Baiklah. Puan Hairun, kita nak bincang banyak lagi sebenarnya bersama dengan Puan Hairun tentang topik kita pada hari ini. Tapi mungkin kita boleh pergi kepada Puan Zabita dahulu. Kalau kita lihat tentang kes ini, kes penderaan terhadap kanak-kanak. Dan kalau kita lihat kanak-kanak ini adalah golongan yang mereka ni tak tahu ke mana arah tujunya. Sepatutnya kita sebagai orang dewasa, sebagai penjaga harus melindungi mereka. Tetapi kalau kita lihat daripada laporan dan juga keratan-keratan akhbar, banyak juga kes-kes penderaan ini yang melibatkan keluarga kandung, ahli keluarga, orang terdekat dan juga penjaga. Dari sudut undang-undangnya, kanak-kanak ni tak tahu sebenarnya nak dapat bantuan daripada mana, macam mana mereka nak pergi. Mereka tak ada wang nak jumpa peguam dan adakah peguam akan percaya kalau seorang kanak-kanak itu berjumpa dengan mereka, betul tak? Kalau kita fikir secara logiknya. Jadi bagaimana sebenarnya anak-anak ini boleh dibantu dari sudut undang-undangnya itu sendiri, Puan Zabita? Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Berkenaan dengan kebajikan ataupun bagaimana kita hendak melindungi kanak-kanak ini. Kita lihat di bawah Akta Kanak-kanak 2001. Di bawah Akta Kanak-kanak 2001 ni ada banyak kewajipan. Kewajipan kanak-kanak ni bukan sahaja pada ibu bapa, sebab orang faham penderaan ni mungkin boleh jadi mental, fizikal ataupun penderaan secara seksual. Tetapi sebenarnya pengabaian kanak-kanak. Contoh kalau ibu bapa ni dia marah pada anak, okey. Jadi dia letakkan dia kunci pintu, dia letakkan anak di luar, dia biarkan tidur. Budak baru berusia 7-8 tahun. Itu pengabaian dan mendedahkan anak-anak itu kepada bahaya. Jadi apa-apa sahaja perbuatan, tak kisahlah daripada ibu bapa yang ataupun juga penjaga. Kita ada Seksyen 31 bagi pendedahan, pengabaian kepada kanak-kanak. Itu adalah merupakan kesalahan yang boleh didenda atau penjara. Begitu juga dengan Seksyen 33. Apabila macam ada kes, dibiarkan anak tu berjalan dekat tepi jalan, kereta laju, itu semua adalah kesalahan. Kita melihat pula pada masyarakat sekeliling. Kita tengok di bawah Seksyen 27, Seksyen 28 dan Seksyen 29 Akta tersebut mewajibkan kewajipan seorang pengamal perubatan, nombor satu. Seksyen 28 kewajipan ahli keluarga dan kewajipan pengasuh. Kalau kita lihat ada anak, contohlah pengasuh ni dia nak jaga anak ni, mak ayah hantar. Tiba-tiba kita lihat ada kesan luka ataupun yang tak normal. Jatuh budak-budak ni kita tahu jatuh macam mana. Tapi kalau ada kesan melecur, ada kesan putung rokok, jadi adalah merupakan kewajipan kepada pengasuh ni untuk laporkan. Begitu juga pengamal perubatan. Kalau contohlah kanak-kanak dibawa, tiba-tiba tengok melecur tu yang tak mungkin disengaja, tidak disengajakan. Disengajakan. Kalau ikut di bawah akta yang 27, 28, 29 ni, ketiga-tiga ni ada
tanggungjawabnya untuk melaporkan. Kalau gagal laporkan, ianya adalah merupakan kesalahan yang boleh didenda atau dipenjara atau kedua-duanya sekali. Dan satu lagi, kadang-kadang mungkinlah kita ni takut nak laporkan, pengasuh ni takut nanti bergaduh pula dengan ibu bapa lah apalah, ataupun ada tindakan fitnah lah misalnya, saman ya. Okey, di bawah Section 116 memberikan perlindungan kepada informer. Informer ini tidak boleh disaman fitnah ataupun diambil apa-apa tindakan. Sebab nampak bagaimana Akta Kanak-Kanak ini menjaga kebajikan kanak-kanak. Semuanya terletak kepada kita. Kalau kita lihat macam kita jadi jiran kan, kita dengar orang sebelah ni anak dia menjerit macam didera. Jadi kita ambil tindakan. Kita hubungi talian Nur Kasih, ada cara-caranya. Kita jangan tutup mata. Puan Zabaidah, ini kadang-kadang kita perlu cakap juga kepada masyarakat kita. Sebenarnya perlu juga kita ada sifat orang kata ambil tahu, orang kata Kak Nam lah kan. Jaga tepi kain. Kadang-kadang perlu juga dalam keadaan-keadaan tertentu supaya kita nak mengelakkan daripada perkara-perkara begini berlaku. Kalaulah ada pembuktian tersebut bahawa anak-anak itu dianiaya ataupun didera dari segi, kalau kita lihat seperti apa yang Fadil katakan tadi, penderaan secara fizikal ia dapat dilihat dengan jelas. Betul. Tetapi anak-anak ini juga tidak terkecuali, mereka juga ada yang didera secara seksual, ada yang didera secara mentalnya yang sukar untuk kita dapatkan pembuktian. Yang ini bagaimana pula mereka ini boleh juga turut dibantu? Kalau kita mensyaki berlaku penderaan, waktu saya katakan buat laporan, hubungi talian Nur Kasih ataupun JKM, apa sahaja siasatan, sebab kita bukan pakar. Kalau kita dengar pun kita rasa dia didera. Okay? Apabila ada kes ini dibawa, akan ada pakar psikologi kanak-kanak, akan ada pasukan siasatan yang akan membuat penilaian. Malahan kalau kes dekat mahkamah ni, laporan psikologi kanak-kanak juga akan dimasukkan. Dan ada juga kes yang mana macam doktor katakan tadi mana-mana kanak-kanak yang didera ni dia ada kotak memori ataupun ingat, dia akan ingat. Dan dalam kes penderaan ni kebanyakannya selepas berlaku, mangsa ni tak dibawa sekali, kadang-kadang ada kali kedua, ketiga untuk memastikan trauma yang berlaku tidak meninggalkan kesan. Jadi nasihat saya, kita contohlah kita ahli keluarga, kita rasakan mungkinlah abang atau adik kita atau saudara mara kita ada mendera anak itu. Saya minta ambil tindakan dan kalau sekiranya kita tak tahu, tak pasti, biarkan pihak yang berwajib untuk membuat langkah-langkah yang tertentu. Sebab kita pun bukan pakar macam saya pun peguam. Saya tidak dapat menilai psikologi anak-anak itu, bagaimana kesannya. Okey, baik. Maka dengan ini, kita sebenarnya daripada Puan Zabaidah sendiri, kita jelas sebagai setiap individu yang ada dalam masyarakat ini mempunyai hak undang-undang untuk melaporkan dan juga mengambil tahu dan juga dilindungi sebagai seorang yang melaporkan ataupun informer sebenarnya tadi. Okey, saya tertarik daripada keseluruhan perbualan daripada tetamu-tetamu kita. Saya nak kembali kepada Dr. Nur Rahidah lah. Okey doktor, kalau kita lihat sebenarnya menjaga anak-anak bukanlah mudah. Okey, apatah lagi menjaga anak-anak yang istimewa daripada kita sebut tadi ADHD, autism, kanak-kanak istimewa dan sebagainya. Tetapi adakah penting ataupun adakah perlu di mana kita rujuk kepada pengasuh terlebih dahulu, pusat jagaan. Mereka perlu tahu tentang orang kata adanya psychometric test. Mereka perlu wajib ada skill-skill, ada persijilan untuk menjaga anak-anak ini, termasuk juga ibu bapa sentiasa dipantau kesihatan mental mereka. Apa pendapat doktor? Ya, saya rasa itu satu benda yang sangat wajar lah. Tetapi saya tidak pasti berkenaan dengan apakah yang kita lakukan sebenarnya sebelum berlaku. Sebab kita nampak sekarang ni pusat penjagaan tu tumbuh macam cendawan lepas hujan sebenarnya. Okey? Dan di kala pandemik ni sebenarnya bila ibu bapa tu bekerja, mereka akan cuba sedaya upaya untuk meletakkan di satu tempat lah. Okey? Jadi sebenarnya sebagai ibu bapa adalah penting untuk kita kenal siapa pengasuh tu yang kita nak jaga, hantar tu. Sama ada kenal secara rapat lah, kerana kita pun tak tahu sama ada mereka ni ada masalah dadah ke, okey, ada masalah dari segi pernah jadi melakukan penderaan seksual sebelum ni ke, okey. Kerana bila kita letakkan anak kita dekat situ, maksudnya kita percayalah bahawa tiada apa yang boleh berlaku. Dan saya percaya di mana berlakunya bukan penganiayaan, dia macam kita mengabaikan tanggungjawab kita untuk mengenal pasti tu sebenarnya ialah satu kesalahan juga. Satu kesalahan juga. Ya. So dekat sini kita kena tahu faktor-faktor. Faktor-faktor contohnya kita tak nak hantar dekat tempat-tempat yang terlalu remote, okey, ataupun tempat-tempat yang terlalu sesak. Okey, ataupun kita tahu memang adanya faktor-faktor lain dalam keluarga tersebut yang kita nak hantar, contohnya kan. Contohnya dekat situ memang kita tahu
tekanan yang tinggi di dalam keluarga ataupun di tempat penjagaan tersebut. Terlalu ramai contohnya. Okey, jadi sebagai ibu bapa, kita perlu kenal pasti faktor-faktor yang boleh membawa kepada risiko penderaan itu. Okey, betul. dalam pusat penjagaan ataupun kita nak hantar ke rumah orang ke, okey, dan kita kena tahulah faktor-faktor ni. Okey. Doktor, bila kita bercakap tentang apa yang doktor kongsikan tadi, risiko, faktor-faktor yang perlu kita ambil kira, kita perlu tahu sebenarnya, kita kena kaji latar belakang kepada siapa kita nak hantar amanah kita ini, anak kita ini. Kerana kita akan meninggalkan mereka ini, mereka akan mempunyai masa yang lebih lagi bersama dengan orang yang mengasuh mereka berbanding ibu bapa yang mungkin sibuk bekerja. Tetapi kita berbalik pula kepada implikasi dan juga trauma, doktor. Bagi anak-anak yang didera ini, ia akan memberi kesan jangka masa panjang kepada mereka. Bukan saja kepada anak-anak yang didera ini. Kalau katalah mungkin ada adik-beradik yang lain dalam satu rumah melihat adik-beradik yang seorang ini didera dan teraniaya, doktor, sampai terhilang kata-kata. Adakah trauma, kesan ini akan turut memberi kesan sampingan jangka masa yang panjang kepada bukan sahaja anak yang didera tetapi kepada orang di sekeliling mereka? Ya, sebenarnya ya, kerana kita tahu menurut banyak kajian lah, sebenarnya mereka yang mengalami penderaan ini ataupun pengabaian ini sebenarnya berisiko 4 kali untuk mendapat masalah kesihatan mental di masa akan datang. Pertamanya. Keduanya ialah isu yang berkaitan dengan trauma. Trauma ni kadang-kadang tak semestinya kita yang mengalami, tapi kita boleh merasakan sekiranya kita di tempat mereka tu, apa benda buruk yang boleh berlaku pada kita. Contohnya kita boleh cedera, kita boleh mati. Okay? Sebab itulah sebenarnya bila kita tunjuk gambar, dia menimbulkan satu perasaan yang takut, yang tak selesa, yang sebenarnya kita rasa tak selamat sebab dekat dunia ni ada orang yang buat macam ni secara diam-diam. Penderaan itulah maksudnya. Kita tak boleh nak kawal situasi tersebut. Dan jangka panjangnya masalah emosi ni mesti ada. Jadinya ada isu kanak-kanak ini dengan hubungan masa akan datang. Maksudnya dia tak boleh nak ada relationship yang baik dengan orang, sentiasa takut ataupun sentiasa berwaspada, sentiasa merasakan sesuatu yang buruk akan berlaku, kan? Dan kebanyakan mereka ini sekiranya lah kita lihat juga kajian menyatakan bahawa nanti dia terlibat dengan masalah lain seperti masalah penggunaan dadah. Okey, sebab dah takut sangat, kadang tak tahu nak buat macam mana, tak pergi jumpa doktor, kadang-kadang menggunakan bahan-bahan lain untuk menenangkan diri sendiri. So isu itu implikasinya berpanjangan. Okey, ada juga mereka yang bertindak mencederakan diri sendiri untuk mengurangkan stres contohnya. Okey. So benda tu banyaklah dia punya implikasi daripada sekiranya tidak mendapat intervensi awal. Okay. Yes. Ini bermakna para ibu bapa sebenarnya harus mengetahui, harus mengambil tahu tentang kepada siapa mereka memberikan kepercayaan itu untuk mengasuh atau menjaga anak mereka. Okey, kita nak tanyakan jugalah kepada Puan Hairuniza sebagai seorang setiausaha Persatuan Bunga-Bunga Syurga Down Syndrome Malaysia ini, apakah yang Puan lakukan bersama dengan NGO dan apa sebenarnya objektif Puan untuk memastikan masyarakat yang tidak faham, yang tidak tahu untuk mereka benar-benar sedar tentang isu ini? Antara usaha yang kami pernah lakukan iaitu menganjurkan program yang melibatkan masyarakat, komuniti, ibu bapa dan keluarga yang terdekat untuk bersama-sama mengenali, memahami dan menyantuni anak-anak syurga ini. Antara program kolaborasi bersama universiti dan kolej menerusi aktiviti bermain sambil belajar dan yang membolehkan para pelajar dapat berkomunikasi dan mengenali tingkah laku, sifat peribadi, kebolehan dan keupayaan sebenar anak Down Syndrome ini. Maklumlah kadang-kadang ada je yang prejudis tentang anak Down Syndrome kan, sebab dia tak mengenali, so dia assume saja. Dan juga program riadah di Taman Awam seperti Body Walk yang secara tidak langsung dapat memberi pendedahan anak Down Syndrome ini bergaul dengan masyarakat luar. Yang mana ada juga yang singgah bertanya khabar, ada yang ingin tahu secara lebih dekat mengenai anak-anak ni lah. Dan di situ juga ada timbul rasa kasih sayang dan belas ihsan kepada anak-anak ini. Kesedaran secara berterusan juga kami sering lakukan melalui platform media sosial seperti Facebook, Instagram dan YouTube lah yang dikongsikan melalui pengalaman keluarga yang mempunyai anak Down Syndrome. Okey. Puan Zabeta,
Mungkin Puan Zabita boleh kongsikan juga kepada penonton-penonton kita kan. Kalau kita melihat ada berlakunya kes-kes penderaan terhadap kanak-kanak ini dan pelakunya itu telah pun terbukti melakukan penganiayaan, keganasan, kecederaan terhadap anak-anak yang sepatutnya dilindungi ini, apakah tindakan dan apakah sebenarnya hukuman yang boleh dikenakan terhadap para pelaku ini? Sekiranya kita lihat di bawah Section 31, ini adalah yang kita dengarlah di bawah pemeliharaan. Maknanya tak semestinya ibu bapa saja, pengasuh juga. Andai kata kita yang ada hak ke atas anak ini bukan saja ibu bapa. Kadang-kala ibu bapa angkat. Okey, begitu juga dengan penjaga. Penjaga ini apabila dia memperolehi perintah daripada mahkamah. Hendak menjadi penjaga ini bukanlah semudah itu. Tetapi ada beberapa langkah-langkah yang diambil sehingga memuaskan. Maknanya mahkamah berpendapat, berpuas hati bahawa penjaga ini layak. Jadi setiap mereka ini ibu bapa angkat penjaga mempunyai tanggungjawab. Tanggungjawab tu macam saya katakan dia bukan dera semata-mata secara fizikal, mental, pengabaian, tak bagi makan, tinggalkan dia. Macam contoh kita pergi outstation, kita tinggalkan dia tak tahu makan, minum, pakai semua, itu juga merupakan kesalahan. Jadi di bawah Akta Kanak-kanak ada 2 section iaitu Section 31. Barang siapa yang mempunyai pemeliharaan ke atas anak tersebut iaitu pengasuh, penjaga, dan juga Section 33 kepada ibu bapa. Bagi kedua-dua section ini, hukumannya adalah penjara atau denda. Jadi sekiranya ada laporan, kadang-kadang kes ni bila tidak ada pelapor itu yang tak ada siapa yang tahu. Okey, mungkin kalau saya diberi ruang masa sedikit untuk menambah. Selalunya secara klisenya bila kita dalam hujah pembelaan, mereka akan segera mengaitkan dengan masalah emosi, ketidakstabilan emosi, ketidakwarasan, insanity lah orang katakan. Sejauh mana faktor ini ataupun pembelaan ini boleh jadikan hujah yang boleh orang kata membela mereka, melepaskan mereka ni? Okey, mungkin ada ibu bapa kata saya tak sedar sebab tu saya pukul. Kadang-kadang penderaan ini berakhir satu pertama dengan kematian ataupun kecacatan. Kalau sekiranya penderaan berakhir dengan kematian, pelaku itu dapat dibuktikan bahawa pelaku telah melakukan perbuatan bunuh, maknanya dera sehingga mati di bawah Section 302. Jadi dan juga penderaan di bawah Section 31 ataupun pengabaian Section 33. Okey, jika tak menggunakan pembelaan, dia ada masalah mental disorder, unsound mind, kita panggil. Okey, ada elemen-elemen yang perlu dipenuhi di mahkamah. Selalunya orang pakai di bawah Section 84 ni lah. Dia kata dia tak sedar, dia tak tahu ada masalah mental, emosi. Tetapi di mahkamah ini, perlu panggil saksi pakar yang telah menilai psikologi. Ianya dibuat sebelum perbicaraan di mahkamah. Ada laporan perubatan dan pakar psikologi datang dan mengesahkan. Jangan terkejut, ada juga kes memang didapati orang itu ada pelaku ada masalah mental tetapi perbuatan mental itu tidak menyebabkan dia tidak tahu macam sebab penyakit mental ni ada beberapa kategori dia masih waras kan maksudnya. Dia maknanya walaupun dia ada masalah macam mental tetapi dia tahu perbuatan dia tu dengan ketuk ataupun pukul atau mengabaikan menyebabkan kematian masih dikira bersalah dan boleh diambil hukuman. Jadi sebenarnya pembelaan yang mengatakan gila tu tidak boleh diterima pakai 100%. Terima kasih Puan kepada penilaian. Atas penjelasan. Ya, sangat jelas penjelasan tersebut. Kita ada masa yang singkat saja tetapi saya nak dengarkan sedikitlah konklusi dan juga rumusan tentang topik kita pada hari ini daripada doktor sendiri. Apakah harapan doktor? Apakah cara terbaik untuk kita sebagai masyarakat melihat kepada permasalahan yang semakin meningkat saban hari ini? Okey. Nombor satu, saya sangat setujulah dengan statement yang kita kena jaga tepi kain orang tu. Sangat setuju. Tapi saya nak gunakan perkataan yang lebih standard sikit lah. Kita belajar perkataan upstanders. Kita bukan bystanders. Bystanders are people that orang yang tengok satu masalah tu dia lalu lepas tu dia pergi. Dan dia mengharapkan orang lain yang melaporkan. Tapi upstanders are people yang mereka yang merasakan bahawa mereka perlu melakukan sesuatu, mereka perlu bercakap berkenaan hal tersebut dan yang penting seperti Puan Zabita kata ialah melaporkan. Sebab kalau tak dilaporkan, dia jadi tak ada kes. Yang kedua ialah faktor-faktor risiko. Faktor-faktor risiko dalam sebuah keluarga, faktor-faktor risiko berkenaan dengan kanak-kanak tersebut.
dan faktor risiko dalam masyarakat tu sendiri. Sebab ada setengah-setengah yang menyatakan bahawa pukul itu dibenarkan, tapi tahap pukul yang macam mana? Yang ada sikit thin line between penderaan dan mendidik. Okey. Dan seterusnya kita kena kenal pasti keperluan, sekiranya kita dah kenal pastilah faktor-faktor risiko, kita kena kenal pasti keperluan keluarga tersebut dan menyalurkannya dengan baiklah ke mana yang kena refer ke, kena dapat bantuan ke apa ke, sebab isu tekanan dalam keluarga sekarang ni di zaman COVID ni sangatlah tinggi. Okey. Terima kasih doktor. Baik, dan kita di penghujung ini juga kita tak nak melepaskan peluang untuk terus bersama dengan Puan Hairuniza dan juga terutamanya adik Alia. Yang adik Alia saya kabarkan ada sesuatu yang istimewa nak dikongsikan bersama-sama dengan kita. Silakan adik Alia. Silakan Alia. Nak dengar lah. Adik Alia nak baca doa kan? Okey. Ya. Mari kita sama-sama berdoa. Kita mengangkat tangan dan kita dengarkan doa yang ingin dibacakan oleh adik Alia. Silakan adik Alia. Okey. Alia dah ready. Okey, jom kita. Okey, 1, 2, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ya Allah, ya aku berikanlah kami anak bunga-bunga surga dan kasih sayang dan kebahagiaan. Ya Allah, selamatkanlah dan lindungi kami dari kejahatan syaitan dan orang-orang yang salim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih adik Alia di atas doa itu tadi yang saya kira sampai di hati kita dan kita harapkan juga sampai di hati penonton yang mana anak-anak ataupun kanak-kanak ini sewajarnya kita lindungi, kita sayangi dan kita hargai kerana mereka lah yang insya-Allah bakal orang kata terus menghiasi dunia kita di masa akan datang insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Hairuniza dan adik Alia serta Dr. Nuraidah dan juga Puan Nur Zabita kerana bersama-sama dengan kita dan kita harapkan ini telah dapat memberikan kesedaran dan juga keprihatinan kita terhadap apa yang terjadi dalam masyarakat kita. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum ke semua tetamu-tetamu kita. Terima kasih adik Alia. Terima kasih. Terima kasih semua. Baiklah, kita nak berhenti berehat dahulu seketika. Kita harapkan apa yang kita paparkan hari ini sedikit sebanyak dapat memberi informasi dan juga membuka mata dan minda kita juga Farin di studio ini dan juga penonton-penonton untuk terus kita sentiasa bersikap proaktif tentang apa yang berlaku di sekeliling kita. Kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti kita akan bersama dengan jejaka idaman Malaya. Antaranya kita akan bersama dengan Cik Man. Ya, dan kita ada juga Bel Ngasri dan juga Hafiz Roshdi. Mereka adalah BTS, Bujang Tampan Selamba. Jadi teruskan bersama dengan kami. Kenapa awak tak ada? Saya tak selamba kot. Kita berehat dahulu. Wanita hari ini. Ini Raza. Ini pula Tommy. Yang ini Ustaz. Bagaimana tiga orang bujang ini boleh duduk serumah ya? Sebab merepek engkau nombor 1. Tak dengar. BTS, Bujang, Tampan, Selamba. Setiap Rabu 9.30 malam di TV9. Itu dia. BTS, Bujang, Tampan, Selamba. Saya tahu kenapa. Pasal saya bukan bujang lah saya ingat. Tapi Bel. Itu sebenarnya kita kena tanya kan. Okey, kita nak tanya bersama dengan tiga tetamu kita hari ini. Kita bersama dengan Cik Man. Apa khabar Cik Man? Di manakah Cik Man? Oh, Cik Man. Okey, kita bersama dengan Bel dan juga Hafiz Rosdi. Apa khabar Bel? Apa khabar Hafiz? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bel. Ya. Bel, Farin cakap. Assalamualaikum, apa khabar semua? Baik, waalaikumsalam. Kita di sana. Suara tak dengar lah. Dengar tak sekarang? Dengar tak? Saya tak dengar suara ni.
Okey, tak apa. Bel, awak cari dulu yang suara tu, Bel. Saya nak berbual dengan Hafiz Rosdi dulu. Okey, Fiz, kalau kita tengok di drama ni cukup santai, cukup menarik. Kalau tengok tajuk pun, bujang, tampan, selamba. Ini sebenarnya kisah tiga sahabat ni. Boleh kongsikan bersama dengan kita? Okey, sebenarnya ni kisah tiga orang sahabat yang background dia lain-lain lah. Macam saya ni budak college, tapi background IT. Macam Abang Bel, dia watak Tommy, dia background lain. Macam Ustaz pula background lain. Tapi kita orang ni, disebabkan kita orang belajar dan kerja, jadi kita orang bersetuju untuk duduk satu rumah. Jadi macam kerenah lah, nak blend semua macam-macam perangai kan. Macam saya, perangai background pembersih. Lepas tu, kontrol macho sikit. Macam Abang Bel ni dia pengotor. So, dia ada perangai-perangai dia. Macam Ustaz, memang Ustaz Aku dah masuk, kau tahu tak? Aku dah masuk ni, kau cakap aku pengotor ni. Kita baru interview, kita pun dah rasa kelakar. Watak Tommy. Tommy. Tommy masuk, Tommy. Nasib baik. Bel, Fahrin tanya, kenapa nama program ni Bujang Tampan Selamba tapi Fahrin tak ada? Kenapa? Kau pun bukan bujang, Bel. Dia tampan, dia kata. Tak elok ke kita orang ni? Okey, Bel. Kau tampan ke? Okey, Bel nak kongsikan lah, Bel. Memanglah, hari-hari tengok Fahrin, memanglah dia tampan. Okey, Bel nak tanya. Tengok Fahrin. Okey, Bel, nak tanya. Kalau Bel sendiri memang banyak lakonkan watak-watak komedi kan. Tapi apa sebenarnya perbezaan, kelainan dalam sitcom BTS ni, Bel? Okey, untuk saya perbezaan dia adalah kita ada bagi banyak pengajaran dalam ni. Dan kita ada belajar tentang apa Fiz? Dalil. Dalil. Kita belajar dalil daripada orang sebelah ni. Sebelah ni. Bawah. Bawah ni. Ya. Situ. Ni. Okey, menarik kan tiga latar belakang berbeza. Cik Man pun baru masuk bersama dengan kita ni. Cik Man boleh lepas make up agaknya tu. Okey, Cik Man. Menariknya Cik Man ni membawa watak ustaz. Okey, yang menariknya tentang BTS ni ada satu watak ustaz dalam sitcom yang cukup santai, cukup menarik ni. Cik Man, boleh kongsikan dengan kita? Apa dia soalan dia? Cik Man punya watak dan juga kenapa menariknya adanya watak ustaz dan juga rakan-rakan lain dalam BTS ni. Lama sangat di rumah ke sampai dah dah. Macam mana nak kata sebab dia kadang-kadang benda tu boleh dirasa tapi tak boleh diungkapkan. Kan? Sebab kita kehidupan ni kan ada macam-macam corak. Dia tak semesti kadang-kadang orang kata watak ustaz tu dalam masjid, lepas tu pegang tasbih 24 jam. Dia tak macam tu. Maknanya dia juga menghadapi masalah dan ustaz tu tak adalah selamanya hidup dia skema. Kadang-kadang dia pun ting-tong juga. Kan? Bila dah bercampur dengan ting-tong lah dia. Okey, nak tanya jugalah kepada Cik Man dan juga Hafiz sendiri kan. Kalau kita lihat daripada sitcom ni ada banyak pengajarannya. Tetapi bila kita cakap tentang sitcom, susah tak sebenarnya nak bawa pewatakan diri tu nak bersaing sama-sama dengan Bel. Sebab Bel ni memang sifat semula jadinya kelakar. Dia bercakap pun kelakar, kat rumah pun kelakar. Ada tak cabaran tu dalam sitcom ni? Dia orang pun dah teruk. Saya dulu ke Cik Man? Saya dulu lah. Saya rasa nak bawa watak Razak ni sangat-sangat mencabarlah. Sebab saya banyak drama yang serius kan. Banyak yang romantik, nak kena kontrol macho. Tiba-tiba bila saya nak kena blend dengan Abang Bel, memang saya cakap memang saya surrender lah. Memang dia punya ad-lib tu tak boleh dibayangkan. Abang Bel dengan Cik Man bila bergabung, saya tak tahu nak buat macam mana lah. Saya memang gelak je lah. Memang all the way gelak je. Memang kawan saya pun cakap, itu kau gelak tu memang naturally memang diri kau lah. Saya ingat, Fiz, dengan diorang ni tak payah pakai skrip kot. Nak blend. Sebenarnya dia tak ada skrip. Dia memang dia suka pantai. Kalau ikutkan, dua-dua ni pun dah teruk dah sebenarnya. Dua-dua ni pun dah teruk. Dia orang aja saja bagi kat saya. Dua-dua pun dah teruk dah sebenarnya. Baik yang bukan ustaz, yang ustaz sama je perangai. Cik Man mungkin boleh kongsikan sikitlah sebab kita tengok sitcom kan macam dalam kita bergelak ketawa macam sekarang ni, tapi sebenarnya ada unsur, ada mesej yang nak disampaikan kepada penonton-penonton. Itu yang paling penting sekali. Kita bergelak tapi sebenarnya kita ada matlamat, ada objektif kita. Betul. Cik Man, kita nak dengar suara Cik Man ni.
kita ada bagi dalil-dalil, kita ada orang kata bacaan Al-Quran. Sebab itu saya suka sangat buat cerita ni dan saya harap cerita ni bersambung. Sebab apa? Saya nak khatam Quran. Alhamdulillah. Saya nak khatam. Dengar sikit suara Cik Man. Tapi saya takut dalam perjalanan saya nak sambung cerita ni akan membuatkan ustaz saya tu rosak. Okey. Bel. Tak khatam saya. Bel, ni nak cakap sikit. Takkanlah nak khatam Quran nak mengharapkan drama je. Sekarang ni pun boleh khatam. Okey Cik Man, mungkin boleh kongsikan kepada penonton kenapa penonton harus saksikan sitcom BTS ni, sebab kita punya interview pun dah kelakar apatah lagi sitcom ni. Mungkin boleh kongsikan kenapa mereka wajib tonton. Okey, Cik Man Cik Man, pesanan akhir daripada Cik Man ni. Okey, penonton semua jangan lupa untuk menonton sitcom BTS ni, Bujang Tanpa Selamba, kerana di sini dia menggabungkan macam-macam mood dan suasana lah. Bukan sahaja serius, bahkan ada juga humor, tetapi di sebalik humor tu ada selit-selit nilai-nilai ilmu, terutama sekali tentang Al-Quran, tajwid. Dan walaupun ada nilai ilmu tapi dia ringan aja, dia tak complicated, tak berat sangat. Ada Bel, lepas tu ada yang kontrol macu ni Hafiz Rosli, insya-Allah lah. Gabungan-gabungan. Okay. Kalian bertiga sememangnya Bujang, Tampan dan Selamba yang bersiaran setiap Rabu 8.30 malam di TV9 dan malam ni episod 4 dan anda juga boleh catch up di YouTube TV9 Malaysia. Okey, terima kasih kita nak ucapkan kepada ketiga-tiga Bujang, Tampan, Selamba idaman Melaya ini. Okey, kita nak berehat dahulu seketika. Selamat maju jaya kita ucapkan. Bye-bye wanita semua. Jaga diri, jaga kesihatan. Khatam Quran tu Bel. Okey, insyaAllah anda saksikan mereka malam ini di TV9 dan juga di catch up YouTube Malaysia. Yang mana istimewa, episod malam ini ada juga Anas Rizwan sebagai coach fitness instructor. Okey, baik. Kita berehat seketika. Kita belum tamat lagi. Teruskan bersama dengan kami. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Jangan lupa saksikan dokumentari istimewa mengenai Haji Zulhijjah Menggamit Rindu bermula 11 Julai 2021 hingga 22 Julai di TV3. Waktu siarannya Fahrin 6 petang hingga 7 petang pada hari Isnin hingga Sabtu dan 4 petang hingga 5 petang pada hari Ahad. Semalam saya dah tengok, memang menggamit rindu dan menitiskan air mata. Memang cukup menyentuh hati kita. Rindu sangat. Okey, ada juga yang kami ingin kongsikan kepada para SME ataupun para IKS. #Kita Malaysia SME. Buat usahawan PKS, Media Prima Omnia ingin membantu anda. Bersama kami, kita kembangkan jenama produk maupun perkhidmatan anda dengan pakej serendah RM5,000. Okey, dan anda juga berpeluang untuk senaraikan bisnes anda di portal Media Prima termasuk TV, radio, surat khabar, digital dan e-dagang Wow Shop. Dan peluang mendapat sebahagian daripada nilai media keseluruhan sebanyak RM1 juta untuk 20 peserta terawal sahaja. Jadi hubungan kami di kitamalaysia@mediaprima.com.my untuk peluang menarik ini tertakluk kepada terma dan syarat. Okey, sebab kita ada masa lagi, saya nak ulang lagi sekali untuk kita kongsikan juga dengan visual cantik yang sempat orang kata diedit oleh rakan-rakan kita ini. Jadi sekali lagi, kalau anda ada masa petang ni, jangan lupa untuk saksikan dokumentari istimewa mengenai Haji Zulhijjah Mengambil Rindu bermula 11 Julai 2021 hingga 22 Julai 2021. Baik. Esok kita akan kembali dengan topik yang sangat-sangat menarik, sangat-sangat perlu anda tahu zaman teknologi ini, iaitu sihir cyber. Dalam kita percaya tak percaya, sebenarnya benda ni wujud dan baru-baru ini juga tular di media sosial, yang mana apabila jiran-jiran mengingatkan ada berlakunya kebakaran di rumah jiran tu. Rupanya bila bomba datang, mengambil perkhidmatan sihir secara online. Jadi jaga-jaga, kita perlu ambil tahu, perlu mendinding diri kita dari sihir cyber ini. Hingga kita bertemu lagi hari esok. Assalamualaikum. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandivia.